Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نبدأ هذا المجلس بسورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Apa khabar semua? Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Kita ni alam damai ni wilayah Selangor cuti hari ni. Jalan-jalan ni lengah sikit lah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi ini dapat kita sama-sama hadir ke rumah Allah Ta'ala ini. Dan kita nak mengisi waktu duha ini dengan kita nak baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ni berapa bulan ibu sekalian? 11 kalender Islam. 27 hari bulan Jamadil Awal tu bulan ke berapa? Nyanyi dulu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal bulan kelima ya. Lambat sikit jawab tu kan. Bulan kelima. Ramadan bulan ke berapa? Bulan ke-9. Syawal 10 kan. Bulan Oktober bulan berapa? Laju jawab ya. Baik. Jadi sekarang ni 27 bulan 5. Tahun berapa? 1445. Baik, insya-Allah. Siapa yang tak tahu tarikh lahir di kalender Islam kena cari baliklah ya. So kita boleh sambut hari jadi kita, birthday kita 2 kali setahun ya? Baik, maknanya kita dah hujung bulan Jamadil Awal, kita nak masuk Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, kemudian nak masuk Ramadan. So lebih kurang 93 hari ataupun 92 hari lagi nak masuk Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan kita ke bulan Ramadan. Allahumma amin. Baik, insya-Allah pada pagi ini kita sambung hadis yang ke-7, betul? Hadis yang ke-7 menggunakan kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, tanda-tanda kiamat yang kecil. Naam. Hadis yang ke-7 muka surat 21. Tajuk dia golongan yang sentiasa menang. Naam. Allahumma salli ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Anil Mughirah bin Syu'bah
radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sentiasa ada di kalangan umatku ini golongan yang sentiasa menang dalam perjuangan mereka, sehingga sampailah pada suatu waktu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, mereka sentiasa menang. Kita tengok keterangan dia. Allah Ta'ala telah menjadikan umat Islam ini umat yang terakhir sekali. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berjanji akan memelihara kitabnya, yakni Al-Quran, dan berjanji untuk melahirkan generasi demi generasi yang akan memikul tugas dakwah supaya golongan mukminin sentiasa wujud di permukaan bumi ini. Kita tengok ibu-ibu sekalian, Al-Quran adalah kitab yang terakhir, dan juga umat Nabi Muhammad umat akhir zaman, umat yang terakhir. Berbeza Al-Quran dengan kitab samawi yang lain, Al-Quran dipelihara oleh Allah akan kemu'jizatannya. Adapun kitab-kitab yang sebelum ini sudah tidak ada lagi. Sebab tu bila tanya apa beza antara Al-Quran dengan kitab lain, iaitu antara perbezaannya, Al-Quran itu mu'jizat mu'abbadah. Mu'jizat mu'abbadah maksudnya mu'jizat yang kekal selama-lamanya. Sampai hari ini masih kekal lagi kemu'jizatan Al-Quran. Sedangkan kitab-kitab lain, Zabur, Taurat, Injil, suhuf-suhuf yang lain umat Nabi dahulu, dia mu'jizat juga, tapi disebut sebagai mu'jizat mu'aqqatah. Bahasa Arab sebut gitu ya, mu'jizat mu'aqqatah, iaitu mu'jizat yang dia terikat dengan tempoh waktu. Waktu Nabi Musa ada, kitab Taurat tu adalah mu'jizat. Nabi Musa wafat, maka habislah, kitab tu telah diselewengkan. Yang ada pada hari ini semuanya New Testament. Jadi New Testament ni dah diubah suai. Al-Quran ada juga golongan yang cuba nak mengubah suai Al-Quran sejak daripada zaman Nabi lagi. Antaranya Musailamah Al-Kazzab, seorang Nabi palsu. Dia cuba bawa, dia create surah Al-Quran, tapi tak berjaya. Maknanya kalau zaman Nabi dah ada gerakan tersebut, hari ini pun pasti ada, tapi dia tidak pernah berjaya. Kenapa? Kerana Al-Quran itu Allah berjanji, Allah memelihara Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Baik, macam mana pemeliharaan Quran tu? Iaitu dengan cara ramai orang yang menghafaznya. Tengok kan, ramai orang hafal Quran. Malaysia ni pun berapa ramai anak-anak hafiz kita, hafizah ramai. Tak masuk lagi negara luar Islam lain. Pakistan ramai, India ada, Arab Saudi ada. Banyak negara, ya, banyak orang Islam menghafal Quran kan. Kalau tanya kepada Yahudi, berapa ramai yang hafal kitab Bible? Tak ramai, ya? Dah bukan dia orang pun mungkin tak hafal pun. Sebab tu kita ada musabaqah tilawah Al-Quran, ada musabaqah tahfizul Quran kan, pertandingan menghafal Quran. Ada tak Yahudi buat pertandingan menghafal Bible? Tak ada saya dah. Sebab dia orang memang tak menghafal pun. Jadi itu satu bentuk pemeliharaan Al-Quran. So maknanya dalam hadis yang ketujuh ini, yang disebut kat sini bahawasanya umat Islam ni sentiasa akan ada.
Ada sejak zaman Nabi sampai hari ini, umat Islam tak pupus. Islam dia akan ada, dia akan menang, dia semasa ke semasa. Walaupun ada fasa kekalahan, tetapi umat Islam dia tak lenyap. Dia bangkit pula dengan kemenangan. Jatuh lagi. Dulu kita tengok ya, zaman Uthmaniyah naik, jatuh, naik, jatuh, naik. Maknanya masih ada generasi yang terus ya, meneruskan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Kalau kita sambung ya, kalau kita meneliti sejarah umat Islam mulai zaman permulaan perkembangannya hingga ke hari ini, kita akan mendapati bahawa umat Islam telah teruji di sepanjang sejarah dengan ujian yang berat-berat. Ujian itu bermula dari tentangan golongan musyrikin di Mekah dan seterusnya tentangan munafikin, Yahudi dan Nasrani di Madinah. So maknanya kita lihat permulaan Islam bermula di Mekah. Waktu di Mekah ni ditentang oleh musyrikin Mekah, kafir Quraisy. Kemudian Nabi pergi ke Madinah, hijrah ke Madinah. Munafik menentang, Yahudi menentang, Nasrani menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah tentangan tersebut menjadikan Islam kalah? Tak, semakin kuat. Kemudian timbul pula gerakan riddah. Gerakan riddah ni apa? Gerakan murtad. Ya? Riddah tu mana? Gerakan yang satu golongan yang murtad secara besar-besaran. Riddah ni berlaku bila? Pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Waktu Abu Bakar, waktu zaman pemerintahan Abu Bakar ni dia banyak habis masa dalam melawan gerakan-gerakan riddah ni. Tengok ya, lepas Nabi wafat dah ramai nak murtad. Pada zaman Abu Bakar ni, Abu Bakar sibuk dengan dua. Satu gerakan riddah, satu lagi gerakan yang tak nak bayar zakat. Ya? So bayangkan, baru Nabi wafat ada dah tak nak bayar zakat. Sebab apa? Dia dok kata zakat ni waktu zaman Nabi dia wajib. Jadi dia orang tak nak bayar zakat. Jadi Abu Bakar memerangi golongan begini. Naam, Allah Muhammad Muhammad. Bahkan ada gerakan yang nak murtad. Kemudian adanya Majusi yang berselimutkan Islam. Ada golongan Batiniyah, ini golongan-golongan sesat. Pengaruh falsafah dan pemikiran Yunani. Jadi kita mula terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran barat. Kemudian serangan bangsa Tatar, Mongol yang menghancurkan peradaban Islam di Baghdad pada pertengahan abad ke-7 Hijriah. Jadi ini kita boleh kaji ya, sejarah bagaimana serangan bangsa Tatar terhadap ya, gerakan Islam, peradaban Islam di Baghdad. Begitu pula halnya dengan pembantaian terhadap kaum muslimin ketika jatuhnya kerajaan Islam di Andalus, Spanyol. Jadi Spanyol ni kita tahu asalnya dia Spanyol Eropah kan, Eropah dulu ni dikuasai oleh satu raja yang zalim. Ya. Kemudian Spanyol dia minta tolong dengan tentera Islam. Allahumma salli Muhammad. Dan ketika itu antara yang dihantar ialah Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ni sebagai panglima perang untuk melawan kejahatan pemerintahan yang kejam di Spanyol. Dan ketika itulah Spanyol ni menjadi satu peradaban Islam yang gilang gemilang. Dululah ya. Lepas tu kalau pergi ke Spanyol, dulu memang Spanyol memang berkembang di Islam berkembang dekat Spain ataupun Spanyol ni. Saya tak sampai lagi Spanyol ni, kita ingin nak sampai insya-Allah. Tapi lah ni kita tengok dah tak banyak dah kesan-kesan. Sebab apa? Sebab mereka dah menghapuskan. Dan akhirnya Islam jatuh semula di Spanyol ni. Semua. Dan sedangkan kita tengok banyak ulama-ulama yang terkenal lahir di Spanyol ni. Antaranya siapa? Allahumma salli Muhammad ya. Banyak ya. Ar-Razi lagi apa? Ini tafsir Al-Qurtubi tu.
Tafsir Al-Qurtubi itu Cordoba, ya. Dia orang Spanyol. Jadi banyak ulama-ulama yang lahir di Andalus ni. Jadi maknanya pembantaian terhadap kaum muslimin ketika jatuhnya kerajaan Islam di Andalus, dan seterusnya disambung dengan pengaruh pemikiran imperialis barat terhadap dunia Islam. Kemudian kita ada gerakan Zionis Yahudi yang hari ni duk ada lagi kan. Zionis ni dah tahu dah sebelum 1900 masih lagi. Bayangkan, gerakan Zionis ni telah tertubuh pada tahun 1890 gitulah. Maknanya sebelum 1900, dah lama dah Zionis ni, ya. Zionis tertubuh pada tahun 1897 Masihi, ha? Kalau tengok sejarah 1897 Masihi. Tertubuhnya dekat mana? Dekat Switzerland asal usulnya. Apa matlamat tertubuhnya gerakan Zionis ni? Satu je matlamat dia, untuk menghapuskan segala hak penduduk dekat Palestin, asal usul penubuhan. Nah, jadi Zionis ni dia ada pelbagai pahaman. Dalam Zionis ni, gerakan Zionis ni kita kata satu cabang daripada bangsa Yahudi. Tapi hak ni macam kita kata Islam ada Syiah kan. Jadi Zionis ni dikira macam Syiah tu, Syiah Yahudi. Dia satu gerakan yang tersasar daripada gerakan Yahudi yang betul. Yahudi tengok yang pakai topi hitam, serban panjang ni, yang itu kita kata depa ni Bani Israel lah, ya. Yahudi yang ahli kitab tapi kafir kitabi, ya. Jadi kalau tengok Yahudi yang serban panjang ni, kebanyakan mereka ni tak suka juga dengan Zionis. Jadi dia ni macam tak sekepala juga. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. So yang Zionis ini dia memang tujuannya memang nak merampas bumi Palestin. Dan sebab tu dalam Zionis ni dia ada pelbagai aliran pula. Ada liberal, ada sekular, ada sosialis dalam Zionis ni. So itu gerakan Zionis Yahudi yang hari ni duk berperang kan, duk nak menawan bumi Palestin, nak merampas bumi Palestin. Tapi kalau ikut Syekh Yasin rahimahullah taala, ya, antara pejuang Hamas, ya, Syekh Yasin kan, yang telah dibom oleh tentera Israel beberapa tahun yang lalu. Syekh Yasin ni kan buta mata dia, buta mata, naik wheelchair, OKU. Tapi dia punya fikrah dia, perjuangan dia, Allah, luar biasa kan. Walaupun telah mati Syekh Yasin ini, tapi ya, jiwa umat Islam untuk mempertahankan tata air Palestin itu sangat kuat. Roh Syekh Yasin ni ada dalam jiwa para pejuang tentera Islam dekat Palestin tu. Sebab tu Syekh Yasin ni buta, naik wheelchair, tapi Israel takut dengan dia. Tu dahsyat orang ni. Kalau ikut kata Syekh Yasin, dia kata ya, Israel akan lenyap pada tahun 2027 katanya. Wallahu ta'ala alam. Ni bukanlah ramalan tapi firasat saja, ya. Boleh tak kita guna pakai firasat orang mukmin, orang soleh? Dia bukan ramalan tapi boleh jadi betul, firasat saja. Sebab Nabi sebut dalam hadis, ittaqu firasatal mukmin fa innahu yanzuru binurillah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takutlah kamu dengan firasat orang mukmin, kata Nabi. Sesungguhnya dia melihat dengan nur Allah. Dia melihat dengan bimbingan Allah. Dia bukan wahyu, ya. Sebab dia bukan wahyu. Ini kita kata kadang-kadang mungkin dia cakap benda tu jadi. Namanya firasat saja. Kalau ikut Syekh Hasan kata Israel akan lenyap tahun 2027. Tu yang Israel takut. Dia pun takut juga, ya. Boleh jadi begitulah keadaannya, ya. Ni kalau nak cerita pasal Bani Israel ni, kisah yang berlaku ni semua boleh tengok dalam surah Al-Isra. Ya, dalam surah Al-Isra ayat 1 hingga ayat 8 boleh baca, ya. Naam, Allahumma salli ala Muhammad.
Okey. Kemudian Zionis Yahudi dan misionari Nasrani yang mempunyai peralatan yang canggih. Ini dalam Quran sebut, dalam surah Al-Isra ada. Memang Allah kata pada ayat yang ke-7, ayat 6 dan 7 surah Al-Isra, Yahudi ni, Bani Israel, maksudnya Yahudi ya, mereka ni akan buat dua kerosakan. Dua kerosakan. Yang pertama, kerosakan yang berlaku di zaman Nabi. Kerosakan di zaman Nabi adanya Yahudi Khaybar, kan? Bani Nadir, yang mana mereka ni menentang Islam, nak bunuh Nabi dekat Madinah waktu tu. Dan ketika itu akhirnya Yahudi kalah. Islam menang. Mereka terpaksa tunduk dengan pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika itu mereka kena bayar jizyah, tax kepada kerajaan Islam. Asalnya mereka ni sombong, tapi akhirnya mereka kalah, dan mereka terpaksa akur dengan pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi itu kerosakan pertama, maka Islam menang. Kerosakan kedua, iaitu kerosakan yang berlaku hari ini. Tertubuhnya negara haram Israel sampai hari ini, itu kerosakan kedua. Dalam Quran cerita, ulama tafsirkan ayat 5 surah, boleh dibaca dah surat tu, surah disebut marratain. Jadi Bani Israel akan buat dua kerosakan. Okey, kerosakan kedua sekarang ni. Dan kemudian Allah kata bila mereka buat kerosakan kedua tu, mereka duduk di atas. Zionis ni duduk di atas. Di atas apa? Mereka menguasai teknologi. Mereka menguasai apa lagi? Menguasai, walaupun jumlah mereka tak ramai pun, Yahudi ni satu dunia berapa orang? Dalam 16 ke 17 juta saja. Satu dunia. Tak ramai. Rakyat Malaysia lagi ramai, 33 juta lebih gitu kan. Rakyat penduduk Yahudi dekat satu dunia tak sampai pun 20 juta. Dalam 16 ke 17 juta saja. Yang duduk dekat Israel tu dalam 6 ke 7 juta saja. Rakyat bangsa Arab berapa orang? Dekat 300 juta. Bangsa Arab ramai, dekat 300 juta. Walaupun jumlah mereka tak ramai, satu dunia ni dalam 16 ke 17 juta saja, tapi Allah kata mereka ni menguasai setiap kampung-kampung. Kan? Daripada duduk di kampung kita, duduk produk dia, ada teknologi dia kita guna pakai dan sebagainya. Naam, Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang berlaku pada hari ini kan. Jadi mereka akan kalah kali kedua. Bila kekalahan kali kedua tu kita pun tak pasti, ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, kemudian dan seterusnya serangan di segi pemikiran, kebudayaan, cara hidup dan sebagainya, kata pengarang kitab ni Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Itulah yang berlaku kan. Dia pemikiran, seterusnya serangan pemikiran, kebudayaan, cara hidup, sebagainya. Jadi ada yang meletakkan, dia kata kerosakan yang berlaku ni iaitu dalam bentuk apa? Dalam bentuk 3 S. S yang pertama song, kan? Song, lagu. Tengok lagu lah ni kan. Lagu apa? Tengok Coldplay baru ni kan, ramai orang pergi kan, sampai rosak stadium Bukit Nasional tu. Kan? Sampai habis rosak rumput-rumput dia. Berapa ramai pergi tu, penuh kan. Elok pula pergi, ya, macam-macam lah ya. Okey. Jadi itu satu bentuk kan, orang suka song, lagu kan, hiburan. S yang kedua apa? Seks, kan? Mari LGBT lah, macam-macam jadi. Kemudian yang ketiga apa? Sport ya. S yang ketiga sport. Sport lah ni, sport tak salah kan, Islam pun suruh kita bersukan juga. Tapi sport pada hari ni kadang melekakan kan?
Hari ni punya sport dia moden lagi. Kita ada video games, kan? Sport itu lah video games. Dalam video game adanya perjudian. Saya risau satu benda ibu sekalian. Kena tengok pantau juga anak-anak kita ni, yang remaja-remaja ni ataupun cucu-cucu kita, pesan kat dia jangan main judi online. Hari ni banyak judi online. Kadang-kadang dia tak perasan dia termain judi, kan? Dalam game Mobile Legend ke, dalam game apa, macam-macam game online, kan banyak game online sekarang ni. Kadang-kadang dia orang tak perasan dia perlu main judi. Judi ni pertaruhan. Sebab benda tu, transaksi tu boleh buat online je lah ni. Jadi dia pun main pertaruhan, bertaruh secara online. So hukumnya haram. Ramai yang tak tahu benda ni, kan? Sebab apa? Sebab tak ada ilmu. Tapi dia ingat benda tu biasa je, seronok-seronok. Rupanya judi. Apa judi ni? Hukum dia apa? Haram. So nampak tak? Itulah antara fenomena yang berlaku pada hari ni. Seks, songs dan juga sport. Dia jadi apa? Syekh Allahumma salli Muhammad, Syekh Yusuf, Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala kata, hari ni kita telah diserang dengan ghazwatul fikri, serangan pemikiran, ideologi yang macam-macam ideologi, kan? Fahaman-fahaman dan juga pengaruh-pengaruh barat, fashion yang melampaui batas. Tengok kadang fashion pelik-pelik juga, kan? Elok pakai tudung tapi udah seluarnya singkat, kan? Macam-macam jenis, kan? Elok pakai tudung tapi nampak tengkuk. Jadi perkara ni fashion tak salah, tapi biarlah kena caranya. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Kendati pun ujian-ujian yang sangat berat ini telah melanda umat Islam di sepanjang sejarah, namun mereka masih wujud dan masih memiliki harga diri dan peranan yang hebat di dalam peta dunia pada hari ini. Walaupun dah ada serangan Zionisnya, adanya sebagaimana jatuhnya kerajaan Islam Spanyol, kemudian Allahumma salli Muhammad, berlakunya peperangan, gerakan Riddah lah, Majusi, pemikiran-fikiran dan sebagainya. Tapi ada tak umat Islam di dunia? Masih ada. Negara Malaysia boleh kata majoriti umat Islam. Indonesia umat Islam. Negara India ada orang Islam. Pakistan ramai orang Islam. Di China ada umat Islam. Mana, ya? Boleh kata umat Islam ada di seluruh dunia. Maknanya walaupun kita diuji dengan pelbagai ujian yang berat, tetapi Islam tetap bertapak. Mereka masih bertahan, masih wujud di muka bumi. Walaupun ada di kalangan umat Islam sekarang ini orang yang tidak mempedulikan tentang hal-hal keagamaan, namun masih ramai di kalangan mereka golongan yang bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu agama dan berjanji setia untuk memperjuangkannya. Walaupun ramai di kalangan umat Islam yang telah hancur akhlaknya, namun masih ramai lagi di kalangan mereka golongan yang berakhlak tinggi dan berbudi pekerti luhur. Nampak tak? Walaupun hari ni ramai orang tak peduli soal keagamaan, tapi alhamdulillah masih ramai lagi yang nak mengaji agama, tak? Ibu-ibu sekalian datang masjid, kan? Di luar sana ada juga orang yang tak suka mari masjid, tapi dalam masa sama ramai lagi yang suka mari masjid, tak? Allahumma salli Muhammad. Walaupun di sana ramai orang duk main judi, orang buat maksiat, tapi ramai lagi yang nak belajar agama. Itulah yang berlaku akhir zaman, begitu keadaannya. Walaupun ramai yang dah hancur akhlaknya, namun masih ramai lagi di kalangan mereka yang berakhlak tinggi, kan? Masya Allah. Ramai tak lagi ada lagi orang soleh, orang alim ada. Walaupun syiar-syiar Islam diinjak-injak di sebahagian tempat, namun di tempat lain syiar-syiar Islam masih lagi gagah dan teguh. Nampak? Bila mana hari ini Palestin diuji dengan ujian yang berat ketika ni, dalam masa sama kita tengok ramai juga yang masuk Islam. Ramai yang masuk Islam. Dulu kita tengok, kan, yang berlaku dekat
Dulu kita duk kata Islam ni bukanlah kita kata, Barat katalah musuh Islam, kata Islam ni teroris. Kan peristiwa 9/11 tu kan, banyak kata teroris. Kita pun tak tahu tu dirancang ke macam mana, wallahu alam. Tapi propaganda Barat, media Barat dia kata Islam ni teroris. Kan? Sebut Islam teroris, jadi Islamofobia. Islam ni orang takut. Kan? Jadi ibu-ibu sekalian, bila berlaku dekat berlaku dekat New Zealand tu hari, Christchurch kan, ingat tak peristiwa dekat Christchurch yang orang tengah solat Jumaat, mari seorang hamba Allah ni dia pergi tembak orang Islam tengah solat, ramai yang mati kan. Yang tembak tu siapa? Orang Islam tu? Bukan orang Islam. Jadi waktu tu orang mula nampak hikmah. Sebenarnya Islam ni bukan teroris kan? Yang teroris tu bukan Islam kan? Hari ni pun nampak yang orang tengok betul, kalau dia tengok betul, dia mengkaji apa yang berlaku dekat Palestin, maka mereka akan nampak siapa sebenarnya teroris. Tapi yang menyedihkan tu, saya tengok, inilah dia sosial media ni, bagus ada bagusnya, yang tak bagus pun ada juga kan. Saya tengok itu hari dia orang posting, ya, dia posting, dia buat gambar. Itulah gambar ni, dia letak gambar, dia buat poster. Dia kata Hamas yang menyerang, Hamas menyerang Israel. Jadi dia buat video tu, kita nampak dia buat gambar, dia tak ada cakap apa, dia buat gambar saja, gambaran apa yang berlaku dekat Palestin. Gambar yang saya tengok tu dia letak Hamas yang salah. Dia letak Hamas yang salah. Maknanya nak bagi tahu, kalau Hamas tidak menyerang, maka ramai rakyat Palestin yang akan selamat. Jadi dia menyalahkan sekarang ni Palestin yang betul, Israel betul, Palestin salah. Saya tak tahu siapa buat gambar ni, poster ni. Tapi bila saya tengok dekat komen tu, la haula wala quwwata illa billah, ramai orang Malaysia di kalangan umat Islam, orang Islam yang menyokong, menyebelahi sebelah Israel dan memang tidak setuju dengan Palestin. Jadi saya nampak sedih sikit lagi situ. Sebab apa? Sebab rupanya ramai lagi yang duk sokong Israel. Baik, Allahumma salli Muhammad. Betul lah kita terkata begini, jangan dilihat peristiwa itu berlaku pada tahun 2023. Ya, memang kita nampak Hamas yang serangan tu dulu. Cuma sekarang ni kita tidak duduk dalam negara Palestin, dan kita kena tengok balik sejarah. Siapa sebenarnya yang merampas? Siapa yang merampas tanah Palestin? Dan cerita ni berlaku sejak tahun 1948 lagi, bukan cerita 2023. Selama daripada 1948 sehingga 2022, siapa yang serang? Israel yang serang. Siapa yang teroris? Israel. Tapi kita yakin apa yang dibuat oleh tentera pejuang Islam dekat Palestin, dia buat, kenapa dia bertindak dahulu? Kerana pasti ada hikmah. Mereka buat satu tindakan kerana mestilah takkan tiba-tiba terus perang. Dia ada tentera, dia ada panglima dia. Mungkin mereka tahu, ya, itu antara strategi yang dibuat. Kalau saya difahamkan juga, kalau kita tidak menyerang, kalau kita tidak serang terhadap Israel memang aim tahun 2003 ni dia nak menghancurkan Palestin. Kalau tidak dimulai, mungkin kita akan mengalami kekalahan yang lebih teruk. So kita mulakan dahulu. Ala kulli hal, saya tak berani cakap benda ni kan. Tapi saya yakin bahawasanya apa yang berlaku itu semua mereka lebih tahu. Sebab kita tak duduk negara Palestin. Jadi yang buat poster ni, yang mereka duk kata Israel betul ni, kalau boleh pergi duduk dekat Palestin dan cuba faham apa yang berlaku dekat sana. Contoh saya kata beginilah. Katakan negara Malaysia, ya, katakan na'udzubillah, saya ambil contoh, negara Malaysia dia ada konflik dengan negara luar sebagai contoh. Tiba-tiba, ya, pihak tentera kita, tentera udara ke, tentera darat ke, askar kita menyerang, buat serangan. Adakah kita nak kata tentera kita ni salah? Tentera, askar kita
buat satu tindakan tujuannya untuk apa? Untuk nak memelihara negara ke ataupun memang suka-suka je? Mestilah untuk memelihara negara. Jadi tindakan mereka mendapat arahan setelah mereka buat keputusan yang betul. Kan? Keputusan yang buat mesti itu yang terbaik. So kita takkan nak backup negara luar. Kita mesti kata apa yang dibuat oleh tentera kita itu betul. Wallahu alam, saya pun tak pandai nak cakap benda ni kan. Cumanya saya sedih sikitlah bila rupanya ramai juga yang tengok nama-nama ni semua nama orang Islam belaka. Kalau tengok dia bukan Islam tu boleh tahan lagi, tapi yang duk komen-komen, ya saya sokong Israel, saya sokong Israel. Rupanya nama-nama orang Islam. Allah ya. Risau kita ni. Allahumma salli ala Muhammad. Walaupun ramai di kalangan umat Islam, baik, walaupun syiar-syiar Islam diinjak-injak di sebahagian tempat, namun di tempat lain syiar-syiar Islam masih lagi gagal dan masih lagi gagah dan teguh. Walaupun aktivis-aktivis Islam ditindas dan diseksa di suatu tempat, namun di tempat lain mereka masih disanjung dan dihormati. Begitulah seterusnya umat Islam tidak akan lenyap dari permukaan bumi ini sehingga sampai pada suatu waktu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, iaitu ketika dunia sudah hampir kiamat. Maka pada waktu itu Allah Ta'ala akan mematikan semua orang-orang Islam dengan tiupan angin yang lembut yang datang dari negeri Yaman, dan yang tinggal setelah itu hanyalah orang-orang yang jahat atau orang kafir. Maka pada waktu itulah kiamat akan terjadi. Ini cerita tentang hari kiamat. So selagi mana tak kiamat, selagi itulah ada orang Islam atas muka bumi. Sehinggalah sampai bila habis orang Islam ni ataupun orang beriman ni, sampai bila nak kiamat betul. Kan memang bila kiamat dah dekat esok, sebelum berlakunya kiamat, Allah akan datangkan satu angin daripada Yaman. Saya ingat kita pun tak sempat kot kan. Kita tak sempat duduk pada waktu tu. Tapi ceritanya kan kita boleh tengoklah rentetan kan, marinya Imam Mahdi, adanya Dajjal, kemudian Nabi Isa, kemudian mari ada Dabbatul Ard, adanya pula langit hitam, lagi apa lagi ya, berlaku matahari terbit sebelah barat, kemudian berlaku gempa bumi yang dahsyat. Semua ni sampai suatu saat bila bumi nak kiamat, maka waktu tu ada lagi orang beriman. Dan ketika itu sebelum hancurnya bumi ini, Allah akan datangkan satu angin yang lembut, yang angin ini akan terkena pada orang-orang beriman, dan orang beriman itu akan mati dalam keadaan yang baik. Yang hidup, yang baki hanya tinggal pada orang-orang yang tidak beriman, orang kafir saja. Maknanya yang merasai kedahsyatan kiamat ni orang-orang yang tidak beriman. Waktu tu sangat gerunlah. Sebab apa? Orang beriman semua dah mati dah, dimatikan oleh Allah Ta'ala. Ni cerita akhir zaman lah ya. Dan Nabi pun pernah sebut juga ya, satu angin yang datang daripada Yaman. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Atau cerita akhir zaman ni antara tempat yang terlibat Syam, Palestin ya. Palestin, Syam lah. Syam tu termasuk dalam Palestin, termasuk juga Syria. Di Syria ni, kalau di Damascus tu ada Masjid Jami' Umawi. Kebanyakan ulama' duk kata kan Nabi Isa akan turun dekat Menara Putih ya. Menara Putih ni ulama' duk kata mensyarahkan hadis tu, Menara Putih tu letak dekat Syria lah, Jami' Umawi tu. Waktu saya dekat Syria dulu, tiap-tiap hari lalu dekat Masjid Jami' Umawi tu. So memang nampak menara tu, katanya itulah Menara Putih yang mana turunnya Nabi Isa dekat situ. So maknanya itu tempat-tempat yang akan berlaku peristiwa akhir zaman ya. Kemudian Yaman pun sama. Yaman ni akan mari satu api daripada Yaman pun ada juga. Sebab tu Nabi pernah berdoa, di zaman Nabi pernah berdoa, Allahumma barik Syamina ya. Allahumma barik Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkatilah bumi Syam dan berkatilah bumi Yaman. Nabi doa tu. Maka mari seorang sahabatnya dibisik kat Nabi, wa fi Najdina, dan juga bumi Najdi kami.
Nabi diam. Itu Nabi doa lagi, Allahumma barik fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkatilah bumi Syam kami dan bumi Yaman kami. Sahabat dia bisik, ya Rasulullah, wa fi Najdina, dan bumi Najdi kami ya Rasulullah. Nabi tak doa. Kali ketiga Nabi doa, Allahumma barik fi Yamanina wa fi Syamina. Ya Allah, berkatilah bumi Syam dan bumi Yaman. Sahabat dia bisik, wa fi Najdina ya Rasulullah. Nak sahabat suruh Nabi doa, wa fi Najdina. Nabi tak berdoa, dan Nabi kata apa? Aku tidak berdoa untuk Najdi ini. Kenapa? Kerana di Najdi inilah akan berlaku fitnah besar akhir zaman. Okay, soalan dia, dekat mana Najdi itu? Najdi ni kat mana? Sebab Nabi tak nak doa kan. Nabi tak nak doa sebab ada sebabnya. Nabi kata apa? Sebab akhir zaman fitnah besar akan berlaku kat situ. Soalannya Najdi kat mana? Jadi maka di sini ulama pun duk bahaskan dekat mana Najdi ini. Najdi ataupun orang sebut Najat boleh juga ya. Najdi lah. Najat ataupun Najdi. Najdi nama tempat. Jadi sebagian ulama kata Najdi itu letaknya dekat Iraq. Dan ada juga yang mengatakan Najdi itu ialah di Riyadh, Arab Saudi. Wallahu ta'ala alam ya. Dan boleh jadi juga di Arab Saudi ya. Lepas tu hari ni tengok saya dengan travel agency baru ni, Arab Saudi dia open kepada turis international, maksudnya mana dia welcome mereka untuk datang ke Arab Saudi. Dan mereka memang benarkan masuk ke Jeddah, dan memang mereka bagi hotel free. Dia nak ahlan wa sahlan kepada mana-mana orang datang ke bumi Saudi ya. Betul. Lepas tu dia kata siapa nak buat trip, contohnya mana-mana Mak Saleh akan buat trip dia ialah trip pergi ke mana? Pergi ke Europe. Dia nak kalau boleh trip tu singgah ke Saudi. Jadi dia naik kapal terbang SV Saudi lah tu. Naik kapal terbang Saudi. Syarat dia naik kapal terbang Saudi dan transit dekat Saudi. Bila transit dekat Saudi, kita bagi penginapan 2 malam cuma. Dan kita bagi visa cuma untuk melancong dekat Jeddah. Nampak kan? Memang dia buat gitu, free. Dia nak merancangkan pelancongan satu hal yang tak berapa seronok tu, sebab benda tu menjadikan bumi Saudi ni terbuka kepada dunia luar. Okay, kalau dia pergi Jeddah, dia boleh duduk 2-3 malam dekat Jeddah secara percuma. Dia boleh melancong. Boleh tak dia menerobos masuk ke Mekah? Boleh. Kan? Boleh je kalau nak berlakon ke apa. Benda tu boleh berlaku. Nampak? Yang itu yang kita risau tu. Sebab tu Nabi kata, Nabi tak doakan wa fi Najdina ni. Kita bukan marah kat Mekah Madinah tu. Sebab itu bumi yang mana kiblat kita, yang kita marah ni yang Saudi ni tadilah ya. Allahumma salli Muhammad. Memang dia nak jadikan negara Arab Saudi ni satu negara yang berkiblatkan seperti negara-negara barat kan. Sebab tu kita kata fitnah akhir zaman tu berlakulah. Sebab tu Nabi tak nak doakan. Sebab ada ulama kata Najdi itulah di Saudi. Wallahu ta'ala alam. Tapi Yaman Nabi doakan, Syam Nabi doakan. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Maka pada waktu itu Allah Ta'ala akan mematikan semua orang Islam. Nah, kita baca dia kan, sehinggalah berlakunya hari kiamat. Wallahu a'lam. Habis hadis yang ke-7, tengok hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8, penyakit umat-umat dahulu. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sayusibu ummati da'ul umam. Faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam? Qala al-asharu wal bataru wat takathur wat tanajush fid dunya wat tabaghudu wat tahasudu hatta yakuna al-baghyu. Rawahul Hakim. Naam, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat dahulu. Sahabat tanya, apakah penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu itu? Nabi SAW pun menjawab, penyakit-penyakit itu adalah yang pertama apa? Al-asharu. Al-asharu maknanya terlalu banyak bersukaria. Wal-bataru, terlalu mewah. Wat-takatsur, mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Alhaakumut takatsur, kan? At-takatsur ni yang suka mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Wat-tanajush, iaitu penyakit apa? Tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Wat-tanajush fid dunya, tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Wat-tabaghud, wat-tabaghud maknanya saling memarahi, marah. Wat-tahasud, yakni hasad, dengki mendengki. Hatta yakunal baghyu, sehingga jadi zalim menzalimi. Hasad sampai menjadi yang lebih dahsyat daripada itu, sampai zalim menzalimi antara satu sama lain. Inilah penyakit-penyakit yang menimpa umat akhir zaman, dan penyakit ini pernah terkena pada umat-umat dulu juga. Nampak ya? Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu kalau kita baca Quran, kalau kita tadabbur Quran, saya akan terlibat dengan Quran 114. Jadi banyak kali saya duk perhatikan juga, bila dia ada tema dia kan, program tu lah Quran kat TV Hijrah tu, dia punya kadang ke tema tu saya tengok dia kurang lebih sama je. Dia seperti repetition, cerita Bani Israel, cerita apa yang berlaku pada umat dulu. Banyak cerita umat dulu. Dan cerita umat dulu ni dia punya ending dia lebih kurang sama je. Akhirnya mereka ditimpa azab. Mereka lawan Rasul mereka, timpa azab. Allah murka, timpa azab. Jadi Allah cerita ni penyakit tu diulang-ulang. Umat Nabi Lut pun sama, umat Nabi Musa sama, semualah umat. Jadi penyakit umat dulu tu dibawa semula sama pada umat kita. Contoh Bani Israel, umat penyakit sombong ada. Sampai hari ini pun ada juga. Baik, Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi tengok dia punya keterangan dia. Penyakit-penyakit yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi telah banyak kita lihat di kalangan kaum muslimin pada hari ini. Di sana sini kita melihat penyakit ini menular dalam masyarakat dengan ganasnya. Kata pengarang ni, dunia Islam telah dilanda krisis rohani yang sangat tajam dan meruncing. Dengan kekosongan rohani itulah mereka terpaksa mencari dan mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya untuk memuaskan hawa nafsu. Maka apabila hawa nafsu diturutkan, sudah tentu mereka akan menggunakan segala cara dan tipu helah untuk mendapatkan harta. Maka ketika itu akan hilanglah nilai-nilai akhlak, dan yang ada hanyalah kecurangan, khianat, dengki mendengki dan sebagainya. Marilah kita memperhitungkan diri sebelum kita diperhitungkan di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Begitulah kata Syekh Almarhum Syekh Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi itulah penyakit disebutkan. Apa dia nombor satu? Al-asharu, penyakit banyak sukaria ya. Sukaria lah, ni suka salah ke bersukaria? Tak salah pun, tapi melampaui batas tu yang salah. Bersukaria tu sampai tahap cintakan dunia lah. Apa makna cinta dunia? Cinta dunia maknanya mencintai sesuatu yang mana dengannya itu akan mendapat kecelakaan selepas kita mati. Itu makna cinta dunia. Mencintai sesuatu perkara yang menyebabkan kita mendapat kecelakaan bila kita mati esok. Tak semestinya orang cinta dunia ni banyak harta, tak. Ada orang banyak harta tak cinta dunia pun. Ada orang tak ada harta cinta dunia, ada juga. Bagi contoh, katakan seorang hamba Allah ni, dia ada sebiji je handphone dia. Sebiji je handphone. Handphone dia
Smartphone tapi tak mahal mana. Dia ni harta pun tak ada, hanya smartphone je ada sebiji. Dia punya duk main tengok YouTube, duk main game apa semua, sampailah dia melangkaui waktu solat. Solat dia tak buat, lepas tu solat 5 waktu tak solat, duk leka main. Jadi kita kata dia telah kena penyakit cinta dunia, hubbud dunia tu. Kenapa? Walaupun dia tak ada harta, handphone sebiji je. Sebab perbuatan dia suka kat handphone tadi menyebabkan dia akan mendapat kecelakaan pada hari kiamat kelak. Itu cerita dunia. Nak al-asharu, penyakit yang kita kata terlalu banyak bersukaria. Allahumma salli Muhammad ya. Kemudian apa? Terlalu mewah, wal batar, terlalu mewah. Padahal memanglah kalau kita tengok ya, ada ulama-ulama sufi. Contohnya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah taala. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili ni, kenapa saya kata ulama sufi? Sebab sufi ni selalu orang nak nampak ulama sufi ni biasa orang nampak mestilah dia sedekah kan. Harta tak ada, pakaian dia mestilah lusuh. Itu persepsi kebanyakan. Disebut ahli sufi, mesti dia macam tu. Tapi nak katanya tok guru kepada Syekh Ibnu Athaillah. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ni ulama sufi. Dia punya tok guru dia namanya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Kalau murid dengan tok guru, siapa lagi hebat? Tok guru lah kan. Tok guru dia memang ahli sufi yang sangat zuhud, tapi dia tu kaya raya. Ada gitu. Maknanya bukan salah kaya tu, tapi yang salah tu tamak dengan harta tu ya. Terlalu mewah ni maksudnya tamak lah. Kalau tak tamak, dia tamak ya, terlalu mewah sampai melampaui batas. Tu kadang tengok Arab Saudi, penyakit tu terlalu mewah kan. Tengok orang negara, sampai dah tak tahu nak buat apa kan. Sampai semua benda nak buat emas belaka. Mangkuk toilet pun nak buat emas. Tapi tak tahu nak buat apa, harta banyak sangat. Tengok tu hari Saudi main bola kan. Sebab dia punya pasukan dia menang, dia nak bagi hadiah kepada pemain bola semua, seorang sebiji Rolls Royce. Seorang sebiji Rolls Royce. Sebab kaya sangat. Sebiji Rolls Royce tu berapa juta tu kan. Nampak ya. Sebab terlalu mewah. Allah ya. Orang Arab ni kalau kaya betul lah. Tengok Dubai kan. Dubai pada tahun 1980 tak ada apa pun. Tanah gersak je ada sikit pun. Tengoklah ni, dalam tempoh 30 tahun lebih je mengalahkan negara kita. Masya Allah ya. Jadi terlalu mewah. Orang Arab ni mewah-mewah betul ya. Kadang takut tengoknya. Takut tengok ya. Saya pernah sembang dengan salah seorang, dia kerja bahagian pelancongan ya. Dia kata dia satu Arab ni biasa kalau musim panas ke apa, dia pergi melancong. Hak jenis kaya-kaya ni melancong ya, melancong lah mana kan. Satu hari, satu ketika tu katanya negara-negara ni tak boleh terima orang Arab mari. Tadi lamalah cerita krisis apa tak. Jadi dia mari mana? Mari Malaysia lah. Jadi ada satu family Pak Arab ni memang kaya betul kan? Dia datang kat Malaysia, dia kata Sunway Lagoon tu dia nak family dia saja. Hari tu dia minta tutup Sunway Lagoon tu, dia nak family, bukan ramai, family berapa orang je pun. Dia kata ini saya nak saya saja, orang ni tak boleh masuk. Dia sanggup bayar berapa saja ya, jadi untuk family saya. Boleh buat macam tu. Dahsyat tak dahsyat dia pun dia kan, kaya betul ya. Sampai terlalu bermewah. Sampai kan kadang tu kata orang kalau ni bela kucing, ada memang bela rimau pet dia, singa pet dia kan. Ada siapa bela dia punya binatang kegemaran rimau, singa. Orang Arab pelik-pelik tu singa binatang peliharaan dia sekali dengar baru tahu. Tapi nak kata sebab apa, dah tak tahu nak buat apa, banyak sangat harta, terlalu mewah lah kan. Dia nak rare daripada orang lain. Apa barang bela kucing? Alah, kucing Parsi apa dah sangat kan. Kami bela rimau dalam rumah.
main dengan rimau. Dahsyat betul ya. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi dia nak pelik-pelik sampai kita kata melampaui batas. Ini penyakit yang menimpa umat dulu kan. Sama tak Qarun? Qarun kan? Qarun tu bukan orang lain dengan Nabi Musa. Kira sepupu dengan Nabi Musa. Qarun tu kiranya ahli keluarga Nabi Musa. Taat pada Allah, taat pada Nabi Musa. Tapi akhirnya dia kena penyakit ni. Penyakit al-batar tadi tu. Akhirnya Allah bagi dia kekayaan, sampaikan semua benda dia buat emas. Hatta kalau kapal dia pun kapal dia pun emas juga. Kata terlalu tak tahu nak buat apa sampai tak melampaui batas. Mana boleh. Tapi dah banyak sangat. Boleh. Jadi dia benda yang tak boleh dia kata boleh sebab apa? Terlalu mewah. Allah ya. Tapi betul kalau kita baca hadis ya. Ada satu hadis yang saya baca, Nabi sebut, Allahumma salli Muhammad, sedekahlah kita selagi boleh sedekah. Sehinggalah sampai satu ketika nanti orang dah tak nak terima sedekah kita dah. Kenapa? Kerana semua orang kaya. Semua orang kaya. Hatta kalau kita bawa emas pun orang tak peduli dah. Bawa emas. Lah ni siapa datang bawa emas jongkong? Ada bawa jongkong emas 1 kilo? Ada? Tak berani, saya pun tak berani. Emas perhiasan tu berapa gram sangat kan. Ni bawa emas jongkong emas kilo 500 gram, orang takut ni. Tapi akhir zaman nanti Nabi kata waktu tu bawa emas pun orang buang pun orang tak ambil lah. Orang apa? Masing-masing dah kaya. Aku tak teringin. Sampai kita nak bagi sedekah kat dia, tak payahlah, aku pun tak perlulah, aku dah banyak dah harta. Masa tu akan tiba. Bila tak tahulah. Masa tu akan tiba. Kan? Kita nak bagi emas pun orang tak nak terima dah. Aku bagi emas kan, kau tak payahlah, aku pun banyak dah, tak simpan kat mana belum. Aku tahu. Mungkin simbolik Nabi nak bagi tahu bukan emas lah, tapi harta tu banyak. Tapi orang nak sedekah kan tak tahu nak bagi sedekah kat siapa ni. Jadi sekarang ni selagi boleh bagi, bagilah. Sampai satu masa nanti kita dah pening nak bagi sedekah kat siapa tak tahu. Ya. Wallahu alam. Tapi itu ada hadis Nabi sebut ya. Kemudian penyakit mengumpulkan harta sebanyak mungkin ya. Itu at-takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kan. Orang yang suka mengumpulkan harta sampaikan hatta zurtumul maqabir, sampai kalau boleh nak bawa ke kubur. Kubur pun nak bawa harta dia ya. Itu penyakit suka kumpul harta. Tak salah kumpul harta kan, tapi hak salah tu kita duk sibuk kumpul harta sebanyak mungkin, akhirnya mati kan. Mati nak bawa ke mana? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi salah tak salah banyak harta kan, suka harta. Orang suka duit, salah ke suka duit? Tak salah. Ada orang suka duit sebab aku nak nolong orang. Kalau tak ada duit aku nak nolong macam mana? Jadi dia suka duit sebab dia nak suka tolong orang. Itu tak ada apa. Tapi ni suka ni memang sedekah pun tak ada, tapi seronok saja mengumpulkan harta. Ini penyakit umat dulu yang terkena juga pada umat akhir zaman. Penyakit apa lagi? Watanajus, menipu ya dalam merebut harta dunia ni. Tanajus. Dia apa? Berlaku kadang-kadang menipu, scammer lah, lagi apa? Penipuan secara penipuan, meniaga secara tipu, tanajus ya. Asalkan boleh untung, jual barang yang nipu. Shopee kan banyak jadi gitu kan. Kadang barangnya nampak hebat, bila beli barangnya tak ada kualiti pun. Itu namanya tanajus ya, menipu dalam dalam merebut harta benda dunia. Allahumma salli ala Muhammad. Saling memarahi, dengki-mendengki sehingga zalim menzalimi. Jadi akhir zaman pun memang Nabi sebutkan, akhir zaman nanti orang dia tak kisah dah dekat mana dia dapat harta, asalkan dia boleh, asalkan boleh orang kata. Asal boleh katanya, ya. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Macam KWSP kan. KWSP, saya pernah ceramah dekat KWSP, dekat HQ. Saya tanya dengan pegawai atasan dia. Saya tanya dia, berapa ramai pencarum KWSP kat Malaysia ni? Dia kata dalam sekitar 13 juta ke 14 juta.
Pencarum ya. Maksudnya termasuk Islam dengan bukan Islam. Saya tanya, daripada jumlah 13 juta tu, berapa ramai orang Islam Muslim lah yang mencarum KWSP? Dia kata 9 juta daripada 13 juta tu, 9 juta tu orang Islam. 9 juta. Maksudnya yang mencarum majoriti dekat KWSP ni adalah orang Islam. Okey. Dulu KWSP kan tak patuh syariah. Lepas tu 2016 KWSP telah diperkenalkan yang patuh syariah. 2016. So means sekarang ni kita 2023. Berapa tahun dah tu? Dekat 7 tahun kan? 7 tahun. Agak-agak berapa ramai yang dah tukar kepada syariah? Tahu? Saya tanya dia, saya jumpa dia tahun 2019 pegawai ni. Saya ingat lagi. Saya jumpa sembang dengan dia, saya tanya 2019. Maksudnya 3 tahun selepas dah diperkenalkan yang patuh syariah. Saya tanya, berapa ramai yang dah pergi kepada syariah? 2019. Daripada 9 juta tu, cuba teka. Daripada 9 juta tu, berapa ramai yang tukar kepada syariah? 2019 punya data berapa? Agak-agaknya. Saya dalam kepala saya at least 50%. So maksudnya dalam 4 juta ke 5 juta dah tukar syariah. Saya tanya berapa? Dia kata tak sampai 1 juta. Dia kata tak sampai. Saya terkejut. Tak sampai 1 juta. Dia kata dalam 900 something ya, 900,000 sampai. Sudah ramai lagi tak tukar syariah ni. Dia kata ramai Ustaz, ramai yang tak tukar lagi. Jadi tahun 2019 tu saya buatlah satu video. Video tu banyak orang kongsi kan. Jadi viral sekejap video tu. Tahun 2022 saya jumpa pegawai yang sama. Saya terserempak dekat masjid. Kata tuan, syukur saya dapat jumpa tuan. Dia kata Ustaz, terima kasih lah itu hari Ustaz buat video tu, ramai orang tukar kepada syariah. Alhamdulillah. Padahal tak ramai yang tak tahu. Saya kata saya tak ada apalah, saya buat tu, itu sikit yang saya boleh sumbangkan. Saya pun seronok lah. Dia kata Alhamdulillah ramai dah tukar yang dah pergi kepada syariah. Saya kata tahun 2022 ni berapa ramai yang tukar syariah? Rasa-rasa berapa? Tahun 2019 dalam 900,000 kan, out of 9 million Muslim. 2022 rasa-rasa berapa? Dia kata 1.4 million. Saya dia kata ingatkan mungkin dah separuh kot kan. Dan dia kata Alhamdulillah ramai dah tukar. Saya ingat ramai tu maksud paling tidak mungkin 5 juta tu kot. Rupanya 1.4 je. Dia kata ya Allah, tak sampai tak naik 1 juta pun, naik berapa ratus ribu je. So maksudnya ramai lagi tak tukar syariah tu. Okey, mungkin kita kata alah KPSP tu duit pencen esok kan. Bukan kita terlibat pengurusan dia. Betul lah, tapi kita dok support bagi duit tempat yang tak betul syariah tu untuk apa? Maknanya kita menyokong benda yang tak haram supaya dia boleh buat lagi kaya pada benda yang yang haram tu kan. Kita nyokong lah. Contoh kita kata orang tu jual babi, kita bagi duit pelabur ke dia. Banyakkan lagi babi kau bela. Macam itulah cara juga. Kita tak terlibat pun untuk jual beli babi tu. Tapi kita invest kat toke babi ni, you kasih bagi duit, you kasih besar lagi kandang babi. Kan? Sama lebih kurang macam tu lah. So kita nampak. Lepas tu dia kata Allahumma salli Muhammad, ada setengah-setengah ni yang dah tukar kepada syariah. Dia waktu tu kena thumbprint, sekarang ni online je. Dia kata waktu yang dah tukar kepada syariah, dia tak boleh balik semula kepada konvensional. Bila dah tukar syariah tak boleh balik konvensional. Dia sekali je buat penukaran. Sebab tu sebelum penukaran tu dia kata, tuan, bila tuan tukar ni dah tukar dah. Ya, sekali je boleh buat. Setuju? Setuju. Once bila dah tukar, tak boleh buat lagi penukaran kepada konvensional. Tapi ada kes, dia kata orang Islam ni, dia mari dekat HQ, dia kata saya nak tukar balik kepada konvensional. Kenapa tuan nak pergi konvensional? Saya tengok Islamik ni merugikan saya. Memanglah dari segi percentage dana kita tak besar. Satu lagi yang konvensional ni benda tu dah lama kan, jadi dia punya dana dia apa semua besar lah. Nak lawan dengan Islamik baru mula ni mestilah tak besar mana.
So dia tengok, dia kata Islam ini rugi. Esok kalau saya pencen, saya dapat profit sikit. Jadi saya nak pada konvensional balik. Pegawai dia kata tak boleh tuan. Tuan kan sebelum kita tukar kita dah bagi tahu tak boleh. Maka dia mengamuk lah. Dia mengamuk. Itu hak saya. Esok saya pencen, siapa nak tanggung saya? Kan? Itu hak saya. Kenapa? Dia maki hakmu apa semua. Jadi pegawai ni kata, Tuan fikir baliklah. Tuan dah pergi syariah tu kan dah okey dah. Tuan tak payah nak bersihkan lagi harta. Kan? Kalau tuan pergi kat tempat yang konvensional tu kan haram. Nanti tuan nak kena fikir nak bersihkan harta semua. Dia kan menyusahkan tuan. Dia kata, itu hak saya, terpulang kat saya lah. Halal haram tu saya tanggung. Jadi esok saya pencen tu susah, siapa nak tanggung saya? Ini penyakit umat akhir zaman lah tu. Dia tak kisah dah halal haram, yang penting aku kaya, yang penting aku senang. Itu penyakit akhir zaman yang menimpuk umat dulu juga. Dia tak kisah halal haram, kisah janji aku boleh hidup senang kan. Rasuah ke apa, janji aku boleh hidup senang. Halal haram tolak tepi. Berkat tak berkat tolak tepi. Yang penting boleh hidup senang. Allah, ya. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua ya dijauhkan daripada perkara ini ya. Baik, kita masuk hadis yang terakhir boleh. Hadis yang ke-9. Islam akan kembali asing. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba, rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban, Islam itu mulai berkembang dalam keadaan asing. Wa sayaudu kama bada'a ghariban, dan ia akan kembali asing pula. Sayaud ni maknanya akan balik semula, pulang semula ataupun kembali semula seperti mana asing, seperti mana awal dulu. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Ghuraba ni orang-orang asing. Baik. Keterangan, Islam mulai tersiar di Mekah dalam keadaan yang sangat asing dari pandangan masyarakat. Sangat sedikit penganut dan pendukungnya kalau dibandingkan dengan penentangnya. Kemudian setelah itu Islam tersiar ke seluruh pelosok dunia sehingga dianut oleh hampir 2/3 penduduk dunia pada ketika itu. Kemudian Islam kembali asing dan kewujudannya dirasa ganjil dari pandangan mata dunia, bahkan dari pandangan sebahagian orang Islam itu sendiri. Sebahagian dari orang Islam merasa ganjil dan aneh bila melihat orang Islam yang iltizam, yakni komitmen dengan Islam dan mengamalkan tuntutan Islam yang sebenarnya. Seorang Muslim yang iltizam dengan ajaran agamanya dipandang dingin oleh masyarakat dan sukar untuk diterima sebagai individu yang sihat. Contohnya, kalau ada suatu program kemasyarakatan, kemudian masuk waktu solat, tiba-tiba ada orang yang minta izin untuk menunaikan solat, maka tindakan itu dianggap tidak sopan dan kurang wajar. Sedangkan orang yang tidak solat sambil bersenda gurau ketika orang lain solat tidak dianggap sebagai perbuatan yang salah atau terkutuk. Begitulah seterusnya nasib Islam di akhir zaman. Ia akan terasing dan tersisih dari masyarakat, bahkan tersisih dari pandangan orang Islam sendiri yang mengaku sebagai umat Islam, dan marah jika dikatakan bahawa dia bukan orang Islam. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah penyakit yang berlaku. Betul tak jadi tu? Tidak. Nampak pergi masjid nampak pelik je kan? Masjid, padahal yang nampak pelik tu sendiri orang Islam tu sendiri. Tapi kalau marah, kamu Islam ke? Marah pula dia kalau kata dia bukan Islam kan? Nampak? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kadang-kadang jadi semua kan. Ya. Dulu saya ingat lagi, ini waktu zaman saya sekolah dulu. Dia ada itulah apa nama? Saya waktu zaman saya sekolah menengah dulu. Maknanya benda tu dah jadi dah ya. Ada kursus kepemimpinan. Kursus kepemimpinan dipanggil prefect ni, pengawas-pengawas.
Saya geram juga waktu tu kan. Lepas tu apa nama, dia punya program dia adalah buat persembahan apa. Kita ni sebagai wakil daripada sekolah-sekolah, campurlah sekolah semua, sekolah. Saya sekolah agama waktu tu, saya sebagai wakil pengawas pergi, campurlah sekolah. Yang conduct event tu orang Islam, ya, bukan orang lain di kalangan orang Islam sendiri. Dia buatlah event, ada benda persembahan lah, persembahan rakyat lah apa. Saya tengok ni dah waktu tu Zuhur. Program tu mula sebelum Zuhur. Dia berlarut apa, berlanjutan sampai nak masuk waktu asar. Tak solat. Saya dah libang ribu dah. Macam mana tak solat lagi ni? Saya nak keluar, macam kita pula rasa salah nak keluar tempat. Rasa asing sangat. Padahal yang banyak tu semua ni orang Islam lah, kebanyakannya banyak Islam, Muslim. Yang Indian Chinese tak ramai, banyak Muslim. Saya kata, macam mana ni tak solat lagi ni? Saya pula, kita 2-3 orang yang saya nampak gelisah kata. Bukan saya kata saya baik tak, tapi kita cerita pengalaman saya. Kata, tu solat lagi ni macam mana ni kan? Dia kata, jom kita keluar lah, kita keluar senyap-senyap. Bila kita bangun, mari pegawai kita, nak pergi mana ni? Saya tak solat lagi ni. Tak payah, duduk dulu. Dia suruh duduk. Saya tak sembahyang lagi ni. Hormat sikit majlis katanya. La ilaha illallah kata. Ini saya kata ni nak dekat asar ni, dia tak solat lagi ni. Saya kata saya tak boleh ni kan. Dia macam marah kita tak. Nanti jamak je lah. Bawa cakap tu orang Islam tu. Dia suruh hormat majlis, suruh duduk dulu. Saya kata ni nak solat nak asar ni. Kita pula rasa macam pelik, kita nak bangun terasa asing sangat dah. Padahal yang conduct program tu orang Islam, yang majoritinya orang Islam. Bukan majlis bukan Islam tu. Kan? Kalau majlis tu majlis memang bukan Islam, kita rasa tak apa lagi dah kan. Tapi ni, bayangkan berapa ramai yang tak solat. Saya kata tak boleh, saya nak solat juga. Kita orang ni kita berkeras juga, tapi walaupun kita dimarah juga. Saya pergi, saya jauh sikit lagi, carilah. Allahu Akbar kabira, ya. Contoh saya pergi dekat Turki 2014 tu. Dia punya tourist guide dia, orang perempuan, punya seksi pakaian. Jadi Turki dia unik sikit sebab Eropah. Ya juga nak kata bukan Eropah juga. Jadi tourist guide tu dia Muslim, perempuan, pakai punya seksi macam Mak Saleh. Dia kata apa? I am a Muslim, dia kata. Dia kata, I am a Muslim, nama apa dia? But I am a modern Muslim, dia kata. Dengan bangganya kata, I am a modern Muslim. We are in Turkey, we have 2 type of Muslim. Number 1, modern Muslim. Like me, you can see me. Kan? And number 2, dia kata, traditional Muslim. Traditional Muslim ni, you can see people, all the people go to mosque. That one the traditional Muslim. Wearing hijab, wearing scarf, wearing kopiah, go to mosque. That one traditional Muslim. But I am not a traditional, I am a modern Muslim. Dengan bangganya. Jadi hak pergi masjid tu traditional. Kolok sikit lah. Itu dia kata macam tu. So maknanya asing lah orang pergi masjid, nampak pelik, ya? Apa ni tak ikut peredaran zaman lah. Asing. Tapi hak tu lah betul. Allahumma salli ala Muhammad. Kadang beranak macam tu kan, kita mungkin anak-anak kita pun menghadapi situasi sama. Kalau anak kita jenis solat ni, mungkin anak kita akan berapa minit sama. Dia duduk dengan kawan-kawan dia, mungkin aku nak semayang ni. Dia sendiri pun rasa macam segan sebab yang lain tak semayang. Macam kita pula, aku ni orang Islam, yang lain bukan Islam kan? Betul kalau ikutkan, kalau dulu Datuk Fadlah Kamsah bagi tahu kan, dia buat survey kan. Saya tanya dengan Datuk Fadlah Kamsah, betul ke survey ni Datuk buat? Dia kata betul, dah lama dah. Dia kata dia pergi dekat kilang, dia pergi dekat sekolah universiti apa, dia tengok. Dia kata betul, dia buat survey 10 orang Islam yang solat ni 2 orang je. Dalam 2 orang je dia kata. Dan dia kata itulah, dia kata saya rasa sedih. Pada sekarang ni pun saya nampak dia punya percentage tu kurang sama. Mungkin naik sikit 3 orang, 7 daripada 10, 3 orang solat, 7 lagi tak solat.
So maknanya dua ni asing. Yang asing ni dua orang. Tapi betul, sahabat saya dia buka satu kedai makan. Dia buka kedai makan, dia perhatikan customer datang ni semua orang Islam lah. Customer datang sebelum maghrib, dia masuk kedai dia. Dia kata dalam 10 orang masuk, dia duduk melepak, gelak ketawa, hura-hura, kan? Dia tengok je bangun solat ke tidak. Dia kata dalam 10 orang tu yang bangun 2 orang je. 2 orang bangun, dia tanya dekat kaunter dia tu, ada surau tak sini? 2 orang je. Yang 7 lagi, yang 8 lagi tak bangun. Dia tengok sampai isyak duduk lagi di situ. Yang 2 orang je bangun. Maknanya betul lah tu. Daripada 10, 2 orang lah yang asing. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang asing. Ya Allah. Itulah ya. Asal Islam kan asing, gharib. Ya, ghariban. Islam datang kan asing. Waktu mula-mula Islam datang macam mana keadaannya? Nampak hina kan? Dalam keadaan tersisih kan, ditindas. Nabi kan awal-awal Islam macam mana? Sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam awalnya siapa? Di kalangan orang-orang yang ditindaskan. Bilal bin Rabah, hamba-hamba abdi yang masuk Islam. Jadi asing sangat. Sebut Islam ni satu kumpulan yang macam nampak lekeh. Dan Nabi kata Islam akan kembali keadaannya pada penghujung akhir zaman pun begitu juga keadaannya. Ya, dia nampak macam asing sangat. Kalau betul-betul ikut syariat, dia nampak pelik. Apa ni pergi konsert Coldplay pun takkan tak boleh. Kita solat lah, bukan tak solat. Nampak tak? Dia bunyi-bunyi macam tu. Alah yang tak pergi ni kolot lah, ni tak open minded lah. Allahumma. Ada soalan sangat ni. Minta maaf lah kalau ada terasa ke apa kan. Tapi itulah realiti yang cerita ni. Nabi cerita dalam hadis akhir zaman, itulah Islam akan kembali asing. Ada soalan juga setengah ni? Tak ada Ya. Imam Mahdi. Kenapa? Viral Imam Mahdi. Okey, baik. Imam Mahdi ni dia kena tengok latar belakang Imam Mahdi ni. Yang viral dekat Facebook tu saya tak dapat nak pastikan kesuaiannya. Sebab memang Nabi sebut dengan tanda-tanda yang betul. Imam Mahdi ni namanya mestilah Muhammad. Nama seperti nama Nabi, dan dia daripada keturunan Nabi juga. Dia mesti syarat keturunan Nabi. Dan dia ni memang duduk dekat Mekah, Madinah. Dan dia sendiri tak tahu dia tu Imam Mahdi asal-usulnya. Dan Allah Ta'ala pilih dia. Allah angkat martabatnya, akhirnya dia akan menjadi Imam Mahdi. Asalnya dia tak tahu. Jadi kalau mengaku Imam Mahdi ni, kita risau sikit, betul ke dia? Sebab asalnya memang Imam Mahdi pun tak tahu dia tu Imam Mahdi. Baik. So maknanya tentang Imam Mahdi ni kita boleh tengok balik latar belakang dia. Sebab ramai yang klaim Imam Mahdi. Ramai yang klaim Imam Mahdi sebab ya kadang-kadang ada kepentingan kan. Jadi saya pun tak dapat nak kata kepastian apakah macam mana yang dikatakan siapakah Imam Mahdi yang betul tu, kita pun tak tahu. Tapi memang dia hidup, dia bersutakan macam manusia biasa. So kita kena tengok syarat dia, mestilah dia ikut syarat-syarat Nabi itulah. Dia mestilah namanya Muhammad. Kemudian dia ni mestilah, kalau nak kata Muhammad, ramai nama Muhammad kan? Kemudian dia mestilah daripada keturunan Nabi. Kemudian dia ni mestilah, adalah saya tak ingat punya hadis ciri-ciri Imam Mahdi. Tapi nak katanya kita pun tak pasti. Pada saya begini, Imam Mahdi itu betul ada. Bilakah dia akan datang? Dan dia mungkin ada di kalangan kita. Sebab apa? Sebab dia tak tahu dia tu Imam Mahdi. Dia hidup macam manusia biasa. Cuma saatnya bila tu kita tak pasti. Kalaulah andai kata kita sempat berjumpa dengan Imam Mahdi, maka sampailah masanya.
Tapi dia punya rentetan kronologi itu panjang lagi. Imam Mahdi, lepas tu selepas Imam Mahdi akan mari Dajjal, kan? So tempoh berapa lama tu kita pun tak pasti. Cuma yang kata tempoh yang singkat-singkat ni ialah waktu keluarnya binatang yang boleh bercakap, kemudian langit hitam, kemudian matahari terbit sebelah barat tu, itu dia tempoh yang agak singkat. Di tiga tu yang agak singkat. Yang lain-lain tu tempoh dia panjang-panjang. Wallahu alam, saya nak kata Imam Mahdi betul tak ini verikan tu saya tak dapat nak pastian lah, ya. Boleh jadi tak betul. Boleh jadi tak betul, ya. Bila Imam Mahdi saya tak tahu, kita tak tahu. Cumanya sebagai orang beriman, kita terima sampai masanya, sampailah masanya. Yang penting kita buat persediaan. Kalau kata Imam Mahdi sudah ada, ya. Sebab kita tak nak masyarakat takut yang melampau. Sebab ada orang terlalu takut sampai dia dah jadi anxiety, tak nak keluar rumah sebab dia rasa nak kiamat dah. Dan Nabi tak ajar macam tu. Nabi ajar kalau sampai masanya, kita dah bersiap sedia. Buat hidup macam biasa, ibadat macam biasa, tambah ilmu, tambah iman, tambah amal, kuatkan iman macam biasa. Orang beriman dia tak takut, melainkan sampai masanya dia telah bersiap sedia. Yang kita risau ni, tak ada buat apa, pasal takut lebih-lebih melampau-lampau, sampai apa pun tak ada. Pada saya, sampai masanya kita terimalah, ya. Wallahu alam. Saya tak dapat nak komen lebih tentang Imam Mahdi tu sebab saya pun tak pasti juga, ya. Allah. Ada soalan lain ke? Ya. Okey. Soalan dia, orang yang pergi konsert Coldplay baru-baru ni, solatnya itu tidak sah, ya. Bukan, pada faham saya begini. Bukan solat dia sah. Yang tak sah tu bila dijamakkan. Kepada yang mari berjauh, dia jamak dan qasar. Jamak qasar tu yang tak boleh. Kerana apa? Kerana tujuan maksiat. Tapi orang yang pergi konsert, dia tetap juga wajib solat. Cuma dia tak boleh jamak. Jamak dia tak sah. Maknanya dia solat macam biasa sajalah. Sebab jamak qasar ni syarat dia pada tujuan musafir yang baik-baik. Tujuan musafir yang tidak baik, maka dia tak boleh jamak dan qasar. Dan dia kena solat Zuhur macam biasa, Maghrib penuh, Isyak pun sampai waktu Isyak dia kena solat penuh. Dia tetap juga wajib solat. Solat dia itu macam mana orang yang solat? Solat orang pergi konsert, sah tak solat dia? Cukup rukun, sah solat. Tapi dalamnya ada maksiat, itu dosa dia kena tanggung lah. Yang dia pergi maksiat tu, dia pergi perbuatan maksiat, dia kena tanggung. Tapi tetap, contoh kita kata orang yang berzina, adakah dia terangkat daripada perintah solat? Dia tetap wajib solat. Dia tetap wajib. Perbuatan tu berdosa, perbuatan zina dia haram, dosa. Tapi solat tu dia tetap wajib. Sama orang pergi konsert, walaupun tujuan maksiat. Orang main judi, wajib solat tak? Kan? Aku nak solat jap ni, tengah main judi, berhenti jap, aku nak solat jap. Wajib solat tu tetap wajib, tapi perbuatan main judi tu tetap haram. Ya. Mudah-mudahan perbuatan solat itu dapat mencegah perbuatan maksiat. Dia kata, kenapa orang solat masih buat maksiat? Sebab solat tu tadi mungkin tak sampai kualitinya. Jadi dia kena teruskan solat. Di zaman Nabi ada sahabat Nabi, yang sahabat mengadukan Nabi, ya Rasulullah, kami kena sebulan tu malam hari dia punya solat lah, solat taubat lah apa, tapi siang-siangnya dia buat maksiat. Nabi kata apa? Mudah-mudahan solat yang didirikan itu dapat mencegah perbuatan maksiatnya lama kelamaan. Nabi tak kata tak payah solat, macam tu tak payah solat. Nabi kata mudah-mudahan solat yang didirikan dapat mencegah perbuatan keji dan maksiat. Wallahu a'lam. Ada soalan Ya. Main bola. Okey, main bola ni adakah dia maksiat? Dia jadi kita apa?
asalnya sukan tu tidak maksiat, tapi kerana sukan itu ada yang tidak untuk aurat, itu yang jadi syubhah. Syubhah itu, ya. Kalau konsert Coldplay tu memang maksiat terang-terang, sebab campur lagi perempuan, tujuannya pun memang tujuannya tidak baik, ya. Kalau sport ni asalnya kan harus, maka tujuan untuk pergi tengok bola tu diharuskan dengan syarat dia kena solat apa semua. Cuma dekat situ ada syubhah sikit lah, kerana ada permainan tidak untuk aurat. So dekat situ boleh tak kita nak solat jamak? Pada saya, ya, kalau sebaiknya tak perlu jamak. Tapi bolehlah jamak, ya. Cuma sebaiknya tidak dijamakkan, wallahu a'lam, ya. Sebab dia syubhah lagi. Kita ada, wallahu a'lam. Saya minta maaf salah dan silap. Yang baik itu pada Allah, yang maha atas kekurangan kita maha diri saya sendiri. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus